Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada hari ini. Semoga semua penonton-penonton keluarga besar Tajalah Ustaz dalam keadaan sehat, sejahtera hendaknya dan ceria pada pagi ini untuk menuntut ilmu. Dan salam juga kita ucapkan untuk Aidil Adha hari ini yang kedua. Kalau semalam 10 Zulhijjah 1442 Hijrah, pada hari ini 11 Zulhijjah 1442 Hijrah, sama dengan hari Rabu 21 Julai 2021. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Semoga semuanya bersemangat pada pagi ini. Baik, pada pagi ini kita bakal mengupas berkenaan dengan fik wanita ketika COVID. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton semua. Dan mungkin juga kita boleh kupas fik wanita yang kebiasaan kita nak tanya pun boleh ditanya. Dan juga fik wanita ketika mana dalam tempoh kawalan pergerakan ini ataupun dalam ketika wabak COVID-19 ini juga boleh kita bincangkan pada hari ini. Jom tanya banyak-banyak soalan, mudah-mudahan kita dapat jawab sebanyak mungkin. Baik, sebelum tu saya nak war-warkan terlebih dahulu berkenaan dengan status terkini COVID-19 di Malaysia. Mari sama-sama kita saksikan di skrin TV anda. Baik, kalau kita dapat lihat untuk semalam 20 Julai 2021, kes baharu mencatatkan 12,366 kes dan kes sembuh baharu 7,567 kes dan 93 kes kematian baharu dilaporkan juga. Jadi kalau kita lihat pada 19 hari bulan agak menurun sedikit, tapi semalam kembali meningkat pada 12,366 kes. Jadi itu perkembangan berkenaan dengan wabak COVID-19. Dan sidang penonton, teruskan kita berdoa semoga kembali reda dan juga terus diputuskan rantai wabak COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan saya nak war-warkan juga bagi penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800881677 dan nak terus ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita dibuat secara langsung. Dan jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kepada penonton-penonton dan sahabat-sahabat kita tentang majlis ilmu pada pagi ini, fik wanita ketika COVID-19. Baik, bintang ilmuwan yang bakal bersama dengan kita pada hari ini yakni Al-Fadil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil yang bakal mengupas perbincangan kita dan memberikan pencerahan kepada penonton-penonton semua. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Salam Aidil Adha Ustaz. Aidil Adha. Aidil Adha. Kadang-kadang ada orang sebut Raya Haji, Raya Korban, Aidil Adha kan, tapi semuanya membawa satu makna yang sama. Betul. Tapi Ustaz, mungkin Ustaz ada sedikit nak disebut awal berkenaan dengan perbincangan kita ini, fik wanita dan juga fik wanita ketika mana COVID-19. Boleh Ustaz buka dengan permulaannya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Da'i dan semua penonton Al-Ustaz, walaupun kita menyambut ayat Adha, tetapi majlis ilmu tetap kita teruskan. Ya, betul. Jadi wanita kewujudannya ini menimbulkan banyak hukum hakam. Sama ada dia di rumah akan ada hukum khas, bila dia keluar daripada rumah ada hukum khas yang melibatkan pemakaian, yang melibatkan pemakaian perfume, ya, yang melibatkan musafir dengan mahram atau tidak ada mahram, yang melibatkan bila dia keluar kalau dia kematian suami dia kena balik rumah atau tidak. So sebenarnya al-mar'ah ini adalah sumber kepada cetusan hukum-hukum ahkam syar'iyah. Ditambah pula dengan COVID-19 ini menjadikan hukum itu lebih kita nampaknya lebih kita anjal. Dan sebab kita tengok ramai orang perempuan bertanya, sebab sekarang ni banyak kerja di rumah, work from home, dan ada di hadapannya suami, ya, di hadapannya anak, dan tanggungjawabnya dalam bentuk kewajipan yang bersifat obligation. Yang dia dibayar gaji. So bagaimana pengurusan supaya dia tidak cuai dan juga tidak mengkhianati tugas-tugasnya.
Mungkin waktu bekerja dia pergi masak nasi sebab anak menangis. Suami nak makan. Jadi sebenarnya fiqh wanita ini walaupun kita nampak fiqh wanita tetapi ia menyumbang kepada ratusan fiqh. Betul. Dan saya menulis sendiri buku fiqh wanita, tetapi bila berlakunya COVID ini nampaknya berlakunya penambahan idea. Apa yang patut kita buat. Ini belum melibatkan di mahkamah pun tutup, dibuka pada kadar yang tertentu sahaja. Yeah. Dan apa dia yang melibatkan kematian, yang melibatkan mungkin tanggungjawab suami dibuang kerja. So wanita ini sumbangannya sangat besar dalam masyarakat. Sebab tu bila fiqh wanita ini menunjukkan wanita itu ada kemuliaan dan tidak boleh bagi seorang wanita di Malaysia dia merasakan dia dizalimi. Walaupun ada wujud kezaliman, tapi dia tidak boleh melihat kenapa dia tidak dapat pembelaan. Agama telah memberi pembelaan yang cukup baik. Dia berlainan di barat. Barat dulu wanita dianggap sebagai iblis. Ya. Kalau kita baca sejarah perubahan yang dibuat oleh reformer dia, Susan, bagaimana wanita diharamkan belajar. Mereka belajar setakat SPM, lepas tu kena kahwin. So, kalau di Switzerland pun di mana-mana tempat, hak mengundi baru dalam beberapa puluh tahun yang lepas. Kita daripada awal datangnya Rasulullah SAW, wanita itu ada hak untuk memilih, ada hak untuk bermesyuarat, ada hak untuk bersuara. Bahkan ramai di kalangan wanita menjadi mufti-mufti yang terpilih yang awalnya adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. So apabila kita membicarakan tentang fiqh wanita, kita akan melihat kepada apakah cetusan ledakan-ledakan, kalau orang Arab panggil kumbulah, ledakan bom tu, apakah ledakan-ledakan wanita yang menghasilkan ahkam fiqhiyah yang jadidah. Makna wanita moden sekarang ni dengan pelbagai dah, yang nak jadi Perdana Menteri, yang nak jadi ketua, yang nak jadi dekan. Ke depan lah saya. Dia tak macam tu dulu, ke belakang. Yeah. Begitu kami tak maulah. Sekarang ni wanita sangat, bukan kata kehadapan, sangat kehadapan. Kita mesti tuntut hak kita mesti bersaing dengan lelaki. Sebenarnya ada pro and kontranya sebenarnya. Dan yang lebih bukan berbahaya, tapi yang lebih memberi kesan apabila gaji mereka lebih tinggi daripada suami. Apatah lagi kebanyakan suami dibuang kerja atau seumpama dengannya. Jadi menyebabkan pengurusan nafkah itu, genggaman nafkah itu berada di tangan isteri. So adakah akan mengubah hukum fiqhiyah talak berpindah kepada isteri? So ini perkara-perkara yang menjadikan wanita ini dia ada satu benda yang dinamakan sebagai penyakit dia, dipanggil sebagai haid muhayyirah ataupun haid muhayyirah. Dia ada dua bacaan dia. Haid muhayyirah, haid muhayyirah. Muhayyirah ni maksud dia orang perempuan tu bingung. Dia pun tak tahu tempoh haid dia bila, warna haid dia bila. Satu lagi haid muhayyirah. Benda yang sama tetapi maksud dia memeningkan kepala faqih. Makna dia memeningkan kepala mufti nak jawab macam mana. Sebab dia lupa dia punya angka, dia tempoh dan sebagainya. Sebab tu fiqh wanita sentiasa relevan sampai hari kiamat. Sebab sampai ke mati pun dia ada ahkam perempuan yang berkaitan dengan kematian. Yang mana yang anehnya, kadang-kadang kita duk fikir juga dah lah masa hidup kita belah dia. Masa mati pun kos pengurusan jenazah, daripada kain kafan sampai keranda sampai upah Tok Adi lah maksud dia yang kuat kubur tu, tanah kubur tu, kita kena bayar dan kos dia tak lebih daripada mungkin RM1,200. Kalau ada ambulans kena bayar lagi. So semua kos-kos itu ditanggung oleh suami. Sebab tu saya nasihatkan di sini pada hari ini, saya mengisytiharkan supaya suami-suami pergi cepat daftar bayar khairat dekat masjid atau surau. Sebab itulah yang menyelamatkan duit kita. Sebab bila kita mati, kata isteri kita mati, masjid akan tanggung. Kalau kita bayar lah. Ya, daftar RM100, lepas tu tak RM50. Tapi jangan nanti minta ada dividen. Masjid bukan tempat dividen, diterupa. Dia bukan pelaburan, dia takaful, betul-betul takaful. Tak ada apa-apa bisnes. So, bila kita daftar begitu, kalau isteri kita mati akan kebumikan. Kubur sekarang pun masalah. Kita tak bincang orang nak buat drama kubur, tapi sekarang fiqh kubur tu banyak. Sebab sekarang ni kubur penuh. Sebab sekarang ni boleh tak kita pindah mayat? Maknanya nak kena pindah mayat. Sebab nak masuk mayat baru. Udah nak tanam, sekarang ni akan mati banyak COVID ni. Nak tanam satu kubur. So, terlampau banyak ahkam yang berkaitan dengan kubur.
untuk kita korek balik untuk postmortem dan sebagainya. So wanita ni subhanallah, kalau kita baca seorang ulama nama dia Al-Imam Al-Attar, Syekhul Islam, Syekhul Azhar pada kurun 900 Hijrah, menulis 4 jilid buku tentang ahkamun nisa. Luar biasa. Dia makna dia orang nampak wanita ni mungkin buku baru ditulis, tapi sebenarnya kata Imam Nawawi, masalah wanita dalam haid ni masalah yang paling rumit. Imam Nawawi tulis tentang wanita ni 1 jilid besar, lebih kurang 300 muka surat tentang haid je. Belum membicarakan tentang fiqh pekerjaan. Berlakunya kontradik, nak ikut arahan bos ke arahan suami. Warning tu. Tapi itu yang sebenarnya. Suami nak buat pergi berjalan, bos kata kita ada meeting. Mana nak pergi? Mana nak pergi? Berjalan pun luar negara, meeting pun luar negara. So kadang-kadang kalau jadi orang besar dah, dia ada driver. Ya. Kalau kita dah apa mungkin jusa C, A, B, dia ada driver dia. So driver jarang orang perempuan. Drama ada lah driver orang perempuan, tapi jarang lah kita jumpa driver tu orang perempuan. Orang perempuan di Malaysia ni, itu boleh bincang ke tu. Orang perempuan di Malaysia 75% PA dan nasihat usaha adalah perempuan. Pergi tengok pejabat mufti ke pejabat siapa pun, tengok PA orang perempuan. Dan sebab dalam pembelajaran di universiti pun memang yang berambil tu banyak perempuan. So bolehkah orang perempuan jadi PA? Bolehkah orang perempuan jadi nasihat usaha? Banyak contoh ni orang perempuan ni. Sebab itu sebenarnya orang perempuan ni menyebabkan kita buat buang masa cerita pasal dia, tapi kita sayang orang perempuan ni. Kita sayang orang perempuan, kita cerita juga. Itu belum masuk lagi ahkam ONG. Hukum yang berkaitan dengan peranakan bersalin. Di sini kita nak tunjukkan kepada wanita betapa sayangnya lelaki kepada wanita. Kerana yang tulis banyak tentang wanita orang lelaki. Tentang haid. Kalau kita boleh buat data tu, betapa banyaknya orang lelaki tulis. Perempuan ada tulis tapi tak ramai. So ini menunjukkan bahawasanya bila kita bincang hal ni fiqh wanita, menunjukkan yang pertama ketinggian wanita. Yang kedua, menunjukkan Islam adalah agama yang pertama mengambil berat tentang wanita. Dari semua aspek. Dari aspek kebersihan, subhanallah. Tak ada agama yang mengambil aspek kebersihan kepada wanita seperti Islam. Dia ada darah. Perempuan ni ada darah 3. Kita darah 1 saja. Yang pertama darah haid. Darah haid ada matlamat dia untuk tujuan memberi kesihatan kepada wanita. Wanita yang tidak ada haid ada problem kesihatan. Kemudian darah istihadah, itu dia tanda dia sakit. Dia kena rawat lah. Kemudian dia ada darah nifas. Dia beranak. Hormon darah-darah ni tak ada pada lelaki. Lelaki ada 1 je yang berkongsi dengan perempuan. Tahu apa dia? Darah apa, Ustaz? Puasir. Itu haid ke belakang. Tapi yang tu dia kena sembahyang. Dia kena sembahyang, dia tak boleh tinggal sembahyang. Kata saya haid. Bila masa haid, puasir. Tinggal 15 hari. Itu memang lelaki yang durjana tu. Apa nama dia. Jadi kembali kepada darah. Orang perempuan ada darah. Kemudian mereka ada cecair yang tidak ada pada lelaki. Iaitu dia panggil keputihan. Sampai orang buat jualan komersial. Jual penutup putih tu. Dia panggil cecair putih, keputihan tu. Sabun. Daripada keputihan tu, bisnes-bisnesman yang kaya. Sebab apa? Perempuan. Lelaki tak ada produk-produk tu. Ada tak produk keputihan lelaki? Tak ada. Makna dia orang perempuan ni subhanallah mencipta bisnes, mencipta semua. Luar biasa. Saya berhenti dulu. Oh, subhanallah kan. Tapi Ustaz sebutlah tadi akan berkenaan dengan bila kita bincang berkenaan dengan fiqh wanita ni menunjukkan ketinggian wanita. Islam memandang tinggi kepada wanita dan yang seterusnya lelaki sayang kepada wanita. Betul. Baik, itu Ustaz. poin penting tu. Itu poin penting yang ketiga tu, Ustaz. Baik. Okey, sudah penonton dah, Ustaz. Kita beri ruang untuk berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah bertemu kembali untuk meneruskan perbincangan kita Fik wanita ketika COVID-19 ya. Baik, kalau tadi kita dah ulas sedikit berkenaan dengan bagaimana daripada satu insan yang bergelar sebagai seorang wanita boleh timbulnya pelbagai hukum hakam yang boleh kita bincangkan khususnya pada apa yang kita bawakan pada hari ini. Baik, sidang penonton, kita nak tinjau soalan di Facebook yang pertama untuk hari ini, membuka tirai soalan kita dari sahabat kita Al-Shal. Baik, katanya Assalamualaikum Ustaz, bagaimana peranan wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wabak taun melanda, dan sejarah Islam membuktikan bahawa wanita ummahatul mukminat terlibat dalam memberikan perkhidmatan sosial kepada masyarakat yang memerlukan bantuan dalam aspek kebudayaan dan peradaban dengan lelaki ketika menyahut seruan jihad di medan pertempuran sebagai pembalut luka, menyediakan makanan dan sebagainya. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih sahabat kita atas soalan yang ditanyakan. Baik Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz. Secara sejarah saya tidaklah mengetahui pelibatan perempuan di zaman Ta'un itu. Okey, mungkin ada tapi saya tidak pasti. Tetapi secara amnya memang di zaman Rasulullah, dalam buku saya pun sebut, wanita memang terlibat dalam aktiviti sosial dan sumbangan kepada masyarakat. Termasuk yang disebutkan tadi, terlibat dalam peperangan, seperti Aisyah sendiri menjadi nurse, merawat pesakit-pesakit yang cedera ya. Dan ini menunjukkan bahawa wanita ini berkongsi dengan lelaki di dalam mengerjakan apa-apa kebaikan, melainkan benda itu tidak sesuai dengan lelaki. So di waktu Covid ini, subhanallah, kita melihat wanita banyak yang memberikan sumbangan ya, dan juga memberikan, kita katakan, bantuan kewangan. Kerana kita mengetahui bahawa zaman awal Islam, orang yang banyak bagi bantuan kewangan adalah Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ini berterusan sampai sekarang ini, ramai wanita yang memberikan sumbangan yang luar biasa. Maka kita melihat apabila kerajaan membuka pintu volunteer untuk membantu kerajaan di dalam vaksin dan sebagainya, memang dibuka luas kepada wanita-wanita untuk menyertai. Tetapi dia berbeza ikut keadaan lain. Kalau wanita yang mempunyai ayah, dia kena minta izin pada ayah dululah. Okey, makna dia sebab dia di bawah jagaan ayah dia. Bukan makna dia boleh keluar terus begitu, dia mesti minta izin kepada ayah supaya ayah dia ada maklumat yang sahih. Itu dia punya hukum dia tu. Sebab di sana ada hukum fiqh yang berkaitan dengan izin, fiqh izin bagi. Di antaranya yang melibatkan perempuan. Tetapi sebenarnya orang perempuan salah faham, dia anggap itu kongkongan. Tapi sebenarnya ini adalah satu keselamatan bagi seorang perempuan. Dia lebih kurang kita kerja pejabat lah. Bila kerja pejabat ni, kita kena report dekat HR kita nak pergi mana. Takut nanti teraksiden, HR tak tahu, rekod kita tak bagus. So kita rekod, dan apabila seorang anak dia rekodkan report kepada ayah dia, dia nak ikut program-program tertentu dengan izin ayah dia. So kalau apa-apa terjadi pada dia, ayah dia tahu. Dan ayah dia bangga dengan dia. Tapi kalau dia keluar rumah, tak report pada ayah dia, kalau dia buat kerja baik pun ayah dia tak bangga. Nampak tak? Sebab kuasa izin tu pada ayah dia. Betul. So bila dia berkahwin kepada suami dia. Ini bukan suami mengungkuk. Kadang-kadang orang perempuan sensitif bila dengar izin suami ni, sampai bila kau minta izin, sampai matilah. Sebab dia menjadikan wanita tu lebih bermaruah. Sebab kata kalau dia mati, suami dia tak tahu dia pergi mana, orang akan question, hang apa bini hang apa tak jaga. Nampak? Sebenarnya dia adalah untuk menjaga nama baik wanita, bukan untuk nak mengungkung, bukan untuk nak diskriminasi kepada wanita. So kita melihat bahawasanya tidak ada di sana halangan daripada syariat untuk menjadikan wanita menyumbang seperti lelaki. Bahkan Al-Quran menaskan wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'. Masing-masing mereka membantu di antara satu sama lain ya. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan bagaimana ketika mana sumbangan para wanita di zaman baginda Nabi SAW, khususnya di medan pertempuran, banyak membantu dalam mengubati dan memang sebagainya. Mereka memang ada dalam Bukhari, dalam kitab-kitab sejarah, orang perempuan memang membantu. Bahkan ada wanita yang berperang. Subhanallah. Seperti Nusaibah. Sangat luar biasa. Baik, sangat luar biasa. Baik, sidang penonton, ketika kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuan, siapa di sana? Saya Ismail. Ya Tuan Ismail, silakan. Okey, soalan saya. Adakah kerisauan yang melampaui bagi seseorang sendiri rumah dalam situasi pandemik COVID ini boleh menjadi berbagai aspek bebanan emosi dalam rumah tangga? Itu soalan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ismail atas soalan. Dia tanya apa tadi, Naim? Soalan dia ringkas. Dia kata, adakah kerisauan yang melampau, contoh risau dari sudut keuangan, persekolahan anak, dia kata risau yang melampau menjadi satu sudut beban di dalam rumah tangga, dia kata. Ini soalan bukan wanita lah ni. Kita ingat wanita tadi. Ini soalan penyakit mental lah. Asbab kepada penyakit mental sekarang yang meningkat, dan kita tahu hampir 1,000 orang dah bunuh diri. Tapi yang kita tengok datanya yang lebih banyak lelaki. Lelaki Ustaz. So sebab lelaki mungkin tak biasa duduk rumah. Dia selalu keluar sana ke sini duduk rumah je dia yang lebih banyak bunuh diri. Tetapi sebenarnya memang bebanan-bebanan ini akan menyebabkan berlakunya kerisauan dan kepincangan, dan akhirnya boleh membawa kepada ketegangan. Sebab itu duit ini satu benda yang sangat penting. Duit ini disebut sebagai syaqiqur ruh. Ya, syaqiqur ruh maksud apa? Dia rakan kembang pada nyawa. Bila duit tak ada, nyawa bergoncang. Betul Ustaz. Sebab itu kita tak ada kata saya tak mau duit. Itu adalah kalam pendustaan. Bila orang kata saya tak mau duit, duit ni dibahaskan dalam aspek tasawuf dari sudut nak letak di mana. Tapi dari segi sifat fizikal duit itu benda yang paling penting selepas nyawa. Tak ada duit, nak buat haji tak boleh, nak buat zakat, nak bagi zakat tak boleh. Sebab tu kita jangan bincang sangat kena orang perempuan, saya tak perlukan duit suami. Tak betul cara tu. Saya hanya nak kasih sayang dia. Saya nak duit suami, kena sebut begitu. Saya nak duit suami. Jangan sebut saya tak mau duit suami. Saya nak duit suami. Sebab kalau sebut tak mau tu mulut saja, hati nak lebih orang geram lagi. Saya nak duit suami, saya perlukan suami. Sebab itu wanita bila dia berkahwin, sebenarnya dia nak duit suami dia. Kasih sayang tu sebenarnya pada duit. Betul. Yang dalaman tu sebenarnya dia berubah. Dia akan mengikut pada suasana kita. Mula-mula sayang lah, lepas sayang tu nak duit. Sebab kalau tak ada duit nak kahwin macam mana? Kita kalau tak kahwin free je lah. Tapi ada mahar, ada hantaran. Itu daruri, dan Allah Ta'ala menjadikan duit itu untuk melembutkan hati. Bila kita bunuh orang, wala'iyadzabillah, kalau dia maafkan kita, kena bayar pampasan duit. Sebab duit itu boleh melembutkan hati mangsa, keluarga mangsa. So untuk menyelesaikan masalah yang pertama masyarakat. Sebab itu saya sangat seronok apabila timbul isu boleh tak minta pertolongan kepada masyarakat. Zaman sekarang ni kalau kita tak mampu wajib minta. Sebab menghadapi tekanan mental yang akan menyebabkan kepada bunuh diri. Ada kes yang banyak suami cekik bini lah, dia tak tahu buat apa. Dah cekik bini. Sebab dia ada satu tekanan yang sangat luar biasa. Jadi akhirnya masyarakat kena faham bahawa masa sekarang ni malu bagus, tetapi bila terpaksa minta pertolongan, kita wajib minta pertolongan. Bahkan Al-Imam Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anha dia kata apa? Kalau orang yang nak mati tak minta sedekah, hukumnya berdosa besar. Sebab itu bila timbul isu bendera putih, bendera apa pun, itu bukan isu sebenarnya. Itu simbolik. Tapi yang kita penting, boleh tak saya nak minta sedekah? Boleh dan dituntut. Kerana menjaga nyawa itu menjatuhkan hukum pengharaman minta sedekah. Kerana nyawa kita sangat bernilai. Dan kita tahu masyarakat Malaysia, saya perhatikan daripada derma-derma yang ada, sangat pemurah. Masyarakat Malaysia ni sangat pemurah. Ada yang orang derma sehingga RM1 pun ada. Sebab bank-bank ni dia terima walaupun di online RM1. So maknanya RM1 tu daripada orang miskin. Mereka tak mampu nak bagi banyak, mereka bagi RM1. So jangan malu kalau kita jujur. Tapi yang penting syarat jujur. Kita tahu kita tak mampu, kita dibuang. Jobless sekarang ni, pengangguran cukup banyak. Kita minta, dan insya-Allah saya yakin masyarakat akan bantu, kerajaan akan bantu, kebajikan akan bantu, zakat akan support. Dan jangan prejudis kepada mana-mana agensi. Okey. Faham. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan persoalan daripada Tuan Ismail sebentar tadi, kerunsingan dan juga tekanan. Sangat bahaya. Sebab tu kena saya cadangkan supaya sekarang ni di KKM pun dia melaporkan 100,000 panggilan. Panggilan untuk apa Ustaz? Panggilan menceritakan masalah. Rumah tangga, tekanan. KKM ni dia adalah untuk kesihatan. Mengubati sebab itu saya menyokong pandangan Sahibus Samahah Datuk Mufti Dr. Lokman supaya masjid dibuka untuk merawat penyakit-penyakit yang tekanan. Sebab saya pernah jumpa 2-3 orang yang bankrupt dulu. Tempat pertama dia pergi dekat mana? Dia pergi masjid. Masa tu dia nak pergi masjid. Sebab masjid ni tempat ketenangan. So bila masjid terlampau tutup banyak sangat, dia akan menyebabkan orang tak tahu nak pergi ke mana. Rumah serabut, anak-anak ramai dan sebagainya. Lagi dia pening kepala. Akhirnya dia pukul anak-anak tu menjadi mangsa. So kalau kerajaan berbincang dengan KKM dan MITI supaya dibuka masjid-masjid tertentu untuk penyakit-penyakit mental. Sebab kita perlukan rohani juga macam mana pun. So ini di antara cadangan yang kita sokong supaya ada di sana khidmat masyarakat yang lebih luas.
Dai pun boleh jadi. Maksud siapa-siapa yang ada ilmu psikologi, Islamik, rawatan dan sebagainya, kita bantu sebab tekanan mental ni sangat berbahaya. Betul. Tiba-tiba tu terjun bangunan. Betul. Di sebalik kita bagi bantuan dari sudut makanan betul. dan keuangan tu, kita juga kena bagi bantuan daripada sudut kaunseling dan juga kerohanian. Baik Ustaz, kita teruskan lagi dan kita nak ambil soalan di Facebook. Dari sahabat kita, namanya Teratai Uda. Baik, kita lihat. Assalamualaikum Ustaz. Semua tanggungjawab menguruskan keluarga terletak di bahu isteri. Apakah cara yang perlu dilakukan oleh si isteri agar tanggungjawab ini tidak menjadi satu tekanan kepada mereka? Adakah si isteri ini perlu bimbingan dan kerjasama suami untuk mengatasi masalah ini? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada yang bertanyakan. Ini berat Ustaz. Sebenarnya tanggungjawab keluarga di atas suami. Itu asas dia. Tetapi kadang-kadang Allah Ta'ala uji, mungkin suami itu sakit. Betul. Mungkin suami itu dibuang kerja. Maka bukanlah tanggungjawab itu berpindah kepada isteri, tetapi isteri terpaksa dan isteri dipinjamkan sementara. Maknanya dia kena berkorban sementara waktu dan semua pembayarannya boleh dikira sebagai kita consider sebagai hutang. So bila kita consider sebagai hutang, tak terasa sangat dia, makna dia menanggung beban semua sebab dia buat semua tu, duit makan pakaian itu dikonsiderkan sebagai hutang. So bila suami tu mampu balik, dia kena bayar balik kepada suami. Bila kita bincang aspek yang lebih luas, isteri tu tak terasa dia dizalimi. Dah lah, aku kena layan. Minta maaf tersebut, maksud dia, kalau suami nak hubungan kelamin dengan dia, kena layan. Kemudian dia kena bagi yang mana satu, yang mana ketua, yang mana. So dia akan rasa, lepas tu dia terasa terbeban sebab dia kena layan suami dia kena masak, duit dia kena bagi lagi. So sebagai satu pencerahan yang menjadikan isteri itu rasa macam, apa yang aku bagi duit kepada suami, dia rokok tak payah bagi. Itu cari sendiri. Bagi makan, minum, sementara waktu kena buang kerja ni, semuanya akan dimasuk dikreditkan sebagai, kita katakan, debt. Pinjaman seketika. Pinjaman. Qardun Hasan. Maknanya beri personal loan dengan isteri. Bahkan isteri boleh bagi zakat kepada suami. Sebagai sabit dengan hadis, dan dalam mazhab Syafi'i disunatkan. Kadang-kadang memang betul. Kalau kita tengok, kata yang data lah, kena cek berapa ramai. Maksud dia pekerja-pekerja yang isteri dia gaji besar. Sangat ramai. So disunatkan, tapi kalau jadikan program tak bagus jugalah. Tetapi makna kalau kebetulan suami dia dibuang kerja, kadang-kadang bankrupt, isteri dia ada wang, bagi tidak ada masalah, dia hulukan sedikit zakatnya. Paling kurang dia boleh belanja balik makan minum anak-anak. Nampak tak? Itu cara Islam nak selesai masalah. Dia bukan suruh bergaduh. Dan kalau benda-benda yang dia bagi untuk bayar di rumah, bil dan sebagainya, dikira sebagai hutang. Jadi bila kita sebagai hutang, insya-Allah puan tanya tu, lega lah sikit. Sebab apa? Tak terasa aku ni duit aku hilang begitu saja. Betul lah. Dia bayar waktu sekarang, tapi bila mana dah kembali ekonomi baik semua, suami kerja bayarlah balik. Jangan minta halal sangat. Jangan buat minta halal lupa. tapi maksud dia bayar. Sebab apa? Kita sebagai orang lelaki, satu benda yang kita kena ada ialah kita mesti pegang duit keluarga. Kita yang kena cari duit. So bila kita kena cari duit, kita akan rasa kita confident. Sebab dari segi psikologi, Syekh Qaradawi dalam bukunya Malam Mujtama' dia kata, bila isteri lebih kaya daripada suami akan menghasilkan, dia panggil inferiority complex. Tekanan jiwa terlampau humble sangat. Jadi dia rasa dia tak ada harga diri, nak balik kampung pun malas. Sebab bila balik kampung orang kata, dia ni tumpang duit bini. Nampak tak? So dalam pembinaan masyarakat, 2-3 orang bolehlah dai, tapi kalau semua masyarakat bini tanggung, dia tak bagus untuk masyarakat Islam macam tu. Mesti kerajaan menyusun supaya suami ni yang pegang duit, supaya dia rasa proud. Dia rasa pride dengan diri dia, baru dia nak balik kampung semangat sikit. Kalau kita tengok, saya bagi contoh. Nak tengok segi jawatan pun, kalau suami dapat datuk, isteri dapat datin. Kalau isteri dapat datuk, suami tak dapat. Nak letak mana suami dia? Sebab tu dalam majlis dia tak ada. So itu point dia. Tapi kita cerita begini, sebab tu orang lelaki kena berusaha, carilah apa-apa kehebatan, kemahiran supaya dia ada kelebihan sedikit daripada isteri, supaya dia rasa di rumah tu dia mampu bercakap. Kalau tak, dia jadi macam koro. Orang kata koro, malu je jaga isteri. So itu dia antara benda yang meringankan beban puan. Baik, Ustaz, kita ada pemanggil di talian. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dai. Ya, siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Robiza Abu Bakar. Puan Rubizan, silakan soalannya.
Saya nak tanya bagaimana nak menghadapi tekanan bagi mereka yang mempunyai anak-anak OKU ke COVID ni. Itu soalan saya. Itu saja? Itu saja salam adik Adha, Ustaz Dai. Ya, Selamat sama Hari Aidil Adha. Baik, terima kasih Puan. Saya yakin Puan adalah orang yang menjaga anak-anak OKU dan sangat berjasa. Sebenarnya kita mesti ada pendidikan yang daripada sekolah lagi berinteraksi dengan OKU. Ya, Ustaz. Orang autism dan seumpama dengannya, sebab mereka kadang-kadang dipinggirkan dan mereka ada hak sebenarnya dalam Islam. Rasulullah telah memberi hak kepada Abdullah bin Abi Maktum menjadi muazzin. Dia OKU, dia buta. Dan apabila Nabi berperang perang Uhud di Madinah, dia yang jaga Madinah, di antara orang yang jaga Madinah. So sebenarnya tekanan ini dapat diselesaikan. Yang pertama, perlu ada mentor. Orang yang anak yang ada OKU ini perlu ada mentor dia. So dia kena ada daftar yang pusat kebajikan, dia kena ada daftar anak yang ke sekolah-sekolah yang dia menjaga anak-anak OKU ini, dan dia mesti ada friend, dia ada kawan yang boleh berbincang, sebab mereka ni manusia yang insan istimewa. Dan mereka ni mendatangkan barakat. Barakat ni bukan maksud duit saja, maksud dia daripada semua aspek pahala. Sebab kalau OKU itu macam tak nampak, di akhirat Allah Ta'ala bagi syurga kepadanya. Setiap orang yang Allah Ta'ala cabut dua matanya, digantikan syurga. Dan dikiaskan pada semua benda yang Allah Ta'ala cabut. So, seorang ibu bapa bila tengok fadilat, rupanya inilah highway, bukan jalan biasa, highway ke syurga, dia akan semangat. Dan yang keduanya, masyarakat kena bantu. Jangan taunya banyak sangat. Pasal budak ni tak boleh bercakap. Itu masyarakat Melayu. Dan masyarakat yang lain. Kita tak nak membebankan. Sebab kadang-kadang kita tengok ibu bapa malas nak bawa anak-anak OKU ni keluar. Sebab masyarakat sekeliling tidak membantu. Akhirnya, yang ada setengah menunjuk pula anak dia. Anak saya ni bercakap hebat. Dia berlari sana, berlari sini. Yang anak kawan ni tak dia berlari. So, menyebabkan rasa inferior. Sebab itu masyarakat kena jaga sungguh perasaan orang OKU ni. Sebab mereka ni hati nipis. Dan kita tidak boleh menyebabkan mereka rasa terpinggir, tak rasa disayangi. So, itu yang kedua, maksud dia mesti masyarakat membantu. Di samping dia tadi kita sebut dia sedia kena attest dan sebagainya. Dan yang ketiga, kena banyak baca Quran, baca sejarah bahawa fadilat kita menjaga orang macam ni adalah jalan ke syurga, dan ia merupakan ilmu dan pengalaman luar biasa. Tidak akan mengenal insan ini bila Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala uji menjaga OKU. Saya ada anak saudara saya, dia pun insan yang orang kata mempunyai dia masalah kesihatan, ya. Kita anggap sebagai insan istimewa. Tapi dia seorang yang sangat sabar, melukis. Tapi sebenarnya dia yang menjadikan tempat barakat. Kita seronok duduk, tak pernah marah orang. Yeah. Wah, punya baik. Yang kita ni yang sihat marah saja. So ini tengok, kita belajar daripada akhlak mereka. Jadi kita tengok pengalaman kadang-kadang masyarakat yang tidak faham, dia banyak mempersoalkan ibu bapa. Ibu bapa kadang-kadang stres permulaan dan sebagainya. Sebab itu kita kena bantu. Kalau ada duit, kita bagi ulur bantuan. Sebab kos penjagaan mereka sangat tinggi. So dalam COVID ini, bagi saya masyarakat yang kalau tahu ada ibu bapa yang apa nama dia, ada anak-anak yang bermasalah, kita derma dan tolong sebelum mereka minta. Itu adab kita. Jangan tunggu mereka minta. Tunggu mereka minta, mungkin mereka tak minta terus. Tapi tolong mereka sebelum mereka minta. Orang yang pemurah tak perlu diminta, tapi dia tahu dengan jiwa dan perasaan. Itulah bila mana sebut tentang menjaga anak yang kelainan upaya dalam tempoh yang biasa pun satu cabaran. Sangat. Ketika mana waktu wabak COVID-19 saya. Betul. Sidang penonton, kita beri ruang untuk kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang masih setia menyaksikan perbincangan kita pada hari ini. Dan itulah, semangat korban masih lagi kita bawa dalam tempoh pada ketika ini. Dan pagi ini kita korbankan sedikit masa kita dan waktu rehat kita untuk kita mendengarkan perkongsian ilmu, bukan lain untuk kebaikan dalam kehidupan kita juga. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Mujahidah Solehah. Ada dua soalan. Baik, katanya Assalamualaikum. Soalan yang pertama, sekarang ini
ramai wanita yang bekerja tinggi daripada pasangan dan ada juga suami yang tidak bekerja. Adakah dikira derhaka andai seorang wanita itu menegur suaminya yang tidak bekerja? Okey, soalan kedua, di musim PKP ini ramai yang bekerja dari rumah menyebabkan kurang fokus dan lebih banyak tekanan buat mereka. Adakah berdosa bagi seorang wanita tidak melayan pasangan ketika bekerja dari rumah? Terima kasih Mujahidah Solehah atas soalan yang ditanyakan kena dengan perbincangan kita pada hari ini tentang fik wanita ketika mana wabak COVID-19, dan saya serahkan kepada Ustaz untuk ini soalan masuk. Ini masuk. Ini. So yang pertama memang apabila pada isteri dia berkejayaan lebih tinggi daripada suami, dia akan menghasilkan muskilah sebenarnya. Yeah. Tetapi nak buat macam mana rezeki dia, kita pun tak boleh nak halang. Namun dia tidak dianggap derhaka kalau isteri minta suami bekerja, itu nasihat yang baik. Sebab dan suami ni jangan sampai isteri suruh pergi kerja, sebelum isteri dia minta buat kerja, kita pergi cari kerja tu. Yeah. Sebab itu suami ni tak elok sangat duduk dalam rumah. Tapi sekarang terpaksa duduk rumah, tapi nak cerita bagi ni tak berapa nak elok, sebab dia akan menyebabkan isteri akan rasa bosan dan rasa marah. Semua orang suami nak duduk di rumah je. Tak betul. Dia kena cari kerja. Sebenarnya fikrah kerja ni kita kena ubah. Kita Sabtu, Ahad tu bukan hari cuti. Saya namakan sebagai hari rehat. Sebab dalam masa 48 jam tu kita boleh cari duit side income. Tetapi apabila kita ni anggap Sabtu Ahad tu cuti, kita cuti sungguh. Cuti, tengok TV sampai ke malam. Sedangkan kita boleh buat side income, kita boleh jadi runner, kita boleh jadi macam-macam, kita boleh buat berniaga. Sebab tu dalam pemikiran saya yang saya pegang, saya tidak ada cuti. Hari raya pun saya menulis, hari apa pun. Bagi saya kena bekerja tiap-tiap hari. Kita mesti fikir. Rehat okey. Saya menerima konsep rehat tapi tidak menerima konsep cuti. Sebab laisa lil mu'min rahatun dunal jannah. Tidak ada waktu rehat untuk orang mukmin melainkan di syurga. Bukan makna kita tak rehat langsung. Tapi istilah cuti kita tu kita kena istismarkan. Maksud kita kena kembangkan. Walaupun kita cuti duduk kat tepi pantai, tapi otak fikir, apa yang aku nak buat. Jangan kita fikirkan satu hari daripada tidak fikir apa-apa. Kalau cuti, aku tak fikir apa dah. Cuti sungguh. Tak, kita mesti menjadikan kerehatan tapi jangan jadikan cuti. Sebab cuba bayangkan jantung kita cuti. Tak payah lama, Ustaz, seminit je. Seminit betul. So kalau suami cuti, macam mana keluarga dia? So suami tidak boleh cuti, dan isteri bila dia buat macam itu merupakan nasihat yang baik. Tapi cara yang baiklah, jangan maki wal hamun bila hikmah wal maki wal hamun. Itu tidak betul. Itu seperti merawat air kencing, membasuh air kencing dengan air kencing. So nasihat dengan baik. Dan berapa ramai dalam buku sejarah menunjukkan ramai suami berubah kerana isteri. Jadi tak ada masalah. Suami pun jangan malu, besok isteri kita nasihat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tanya tentang apa dia? Bekerja di rumah tak sempat layan isteri. Yang kita nak tekan. Tak sempat layan suami. Tak sempat layan suami. Baik. Kita ada kontrak dengan kerajaan, kita ada kontrak dengan syarikat dan seumpama dengannya. Kita sebagai kontrak list lah, sewa. Dan kita terikat dengan waktu kita bekerja. Dan dalam tempoh waktu itu, tidak berdosa kalau isteri tidak layan nafsu suami. Kerana dia terikat dengan kontrak. Kalau tak berlaku pun waktu rehat. Dia boleh layan. Tapi waktu tu nak makan lagi dan seumpama dengannya. So suami kena faham sebab dia telah mengizinkan keizinan kepada isterinya untuk bekerja. So kita ada upfront consent, kita ada redha pada awal iaitu kita bagi isteri bekerja. So dalam tempoh keizinan kita tidak boleh batalkan kontrak. So kita tidak boleh, kalau kita ada keinginan bersama dengan isteri, kita minta dia. Sedangkan ada hadis. Tapi hadis itu terikat dengan undang-undang. So kalau isteri tidak melayan nafsu suami ketika mana bekerja, itu tidak berdosa. Dia boleh bawa kepada malam ataupun pagi dan seumpama dengannya. Sebab apa? Dia telah dibayar gaji. Jadi sebelum tidak office hour, Ustaz. Ya, atau waktu rehat atau malam lah. Itu bincanglah. Makna dia apa bincang sendirilah. Dia jangan tanya waktu mana Ustaz? Pening aku. So, kenapa kita telah dibayar gaji? Itu jawapannya. Tetapi dalam kaedah ada fiqh disebut al-masyghul la yushghal. Orang yang disibukkan jangan disibukkan dengan benda yang baru. Saya bagi contoh ni analogi yang agak rendah. Dia punya qiyas adna. Masa isteri berihram, boleh tak suami bersetubuh dengan dia? Boleh tak? Tak boleh, Ustaz. Tak boleh. Walaupun ini suami ni, syurga di bawah tapak kaki suami. Wah, tak minta maaf abang, saya berihram. Saya berpuasa Ramadan. So dengan dia punya qiyas adna,
Maka isteri waktu time kerja 8 jam itu tidak mengapa tidak melayan suaminya. Saya rasa ini melegakan semua wanita dalam Malaysia sehingga akhirat insya-Allah. Iyalah. Dia sebelum ni dia mesti tertanya saya, saya nak kerja ni, lepas tu ada sangat suami di tertanya. rumah. Saya tak isu. Saya Ya. banyak terlibat dengan kes wanita ni. Kadang-kadang saya bukanlah fed up, tapi benda yang sama. Tapi orang perempuan ni Tuhan bagi. Mereka ni dalam bab agama, ada yang pakar, tapi keseluruhannya isteri kita, kaum kita, mereka cepat lupa mudah bab agama ni. Untuk nak bagi suami ni pekah. Daripada zaman salaf lagi. Mereka kadang-kadang sembahyang sunat duk tanya lagi. Abang, sembahyang raya macam mana? Sembahyang raya ada 40 tahun dah, Syekh. Tetap duk lupa je kita kena ajak. Saja aku sembahyang sunat Aidil Adha, mengikut imam lillah, 2 rakaat mengikut imam lillahi taala. Tahun depan kena ajak lagi. Kita kan duk geram, kahwin dengan aku dah lama dah. Ajak tak nak ajak dah, tapi duk lupa. Rupa-rupanya saja Tuhan buat depa macam tu. Tambah-tambah berberanak lagi cepat lupa. Baik, itu dua jawapan untuk dua persoalan yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi berkenaan dengan bagaimana isteri yang bekerja levelnya lebih tinggi daripada suami dan juga work from home, bekerja dari rumah, tidak melaksanakan tanggungjawab, adakah boleh ataupun tidak. Baik saya. Baik, soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Izara. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Bagaimana pengurusan emosi bagi seorang ibu yang terpisah dengan anak-anak ketika pandemik ini kerana anak-anak di bawah jagaan suaminya terpisah jauh disebabkan perhubungan jarak jauh, ya, PJJ tambahan disebabkan ketika pandemik ini kawalan pergerakan terbatas, mungkin mempengaruhi emosi ibu kerana tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih sahabat kita Izara atas soalan yang ditanyakan. Emosi terganggu, terpisah Allah dari Allah. anak-anak, tak boleh pergi Ustaz. Video call saja. Macam mana Ustaz? Video call. Sila. Kita pun kadang memang terganggu emosi kita. Tetapi kita kena fikir yang lebih besar. Betul. Iaitu yang penting kita fikir begini. Tak apa, walaupun jauh, kita siapkan semua tanggungjawab kita pada anak-anak. Pastikan suami makan minum dia terjaga, anak-anak dia nafkah pembelanjaan, kewangan dia cukup. Kadang-kadang kita yang rasa teremosi ni, kita bimbang macam kita tak dapat melaksanakan tugas sebagai mak. Ya. Dia akan macam menjaga aku tak berjaya menjadi ibu yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, rindu. Rindu ni nak rawat dengan buat apa? Kena bekerja. Kita aktif. Sebab itu dalam kajian-kajian menunjukkan bila kita rajin buat kerja, dia dapat mengurangkan stres sikit. Kita buat kerja supaya bukan kita tak mau teringat anak, tapi kalau kita tak buat kerja memang teringat. Sebab itu jangan bersedih lama sangat. Sebab bersedih ni kata hamka mengkaburkan akal. So kita tahu kita sayang anak. Semua, mana ada orang tak sayang anak? Ya, betul Ustaz. Tetapi jangan sampai kita ni jadi celaka. Maknanya kita merosakkan, mematikan diri kita. Dia panggil don't damage yourself. Jangan rosakkan diri anda. So kita kontrol, kita faham ini adalah ujian, kita sayang anak kita dan kita kena ingat betapa dulu, ni contohlah Nabi Allah Ibrahim pun berpisah dengan anaknya. So kita anggap itu satu perjuangan seketika nak menyelamatkan keadaan Malaysia. Dari situ kita akan rasa, aku buat ni untuk perjuangan sebuah negara. Orang kalau dia fikir hanya untuk anak dia akan stres. Sampai ke besar dia nak pergi belajar luar negara pun dia akan stres. Alamak, anak aku dah jaga daripada kecil, nak hantar pergi overseas, dia akan stres. Tapi macam mana mak tu ubah minda? Kalau aku tak buat macam ni, anak aku tak akan jadi pahlawan. Anak aku tak akan jadi orang yang hebat. So, dengan jiwa yang sama, kita fikir tak apa. Ini merupakan mungkin pendidikan supaya anak itu lebih kuat, lebih kuat, lebih orang kata lebih dia punya dalaman dan sebagainya mantap. Jadi, kalau dia tua nanti dia boleh berdikari. So, kita reverse psikologi. Dan yang ketiga, itu jangan mudah buatlah apa-apa video call dan seumpama dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana doa boleh menggantikan hiburan kepada kita. Okey, Baik, terima kasih Ustaz untuk mengurus emosi ketika berpisah dengan anak-anak. Ialah sebelum tak pernah berpisah kan, duduk sama-sama, tiba-tiba terpaksa berpisah. Tapi sebenarnya kehidupan kita memang dicipta untuk berpisah. Dipertemukan. Tak pisah hari ni, pisah esok. Lusa tulat sebab kita akan meninggalkan mereka. So ini merupakan latihan tarbiyah rohani. Yang Allah nak ajar kita, ini baru berpisah sementara. Bagaimana kalau berpisah di akhirat kelak? Kehidupan diciptakan untuk kita kena fikir yang lebih besar. Kerana yang saya bagi pesanan ya, Naim, satu benda yang kepada diri saya daripada semua, jangan musnahkan diri anda. Walau apapun keadaan. Baik, terima kasih Ustaz untuk pesanan itu. Baik, sidang penonton dah Ustaz, kita nak beri ruang untuk berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni
a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bertemu kembali meneruskan perbincangan kita Fik wanita ketika mana wabak COVID-19, dan hari ini banyak yang bertanyakan berkenaan dengan bagaimana mengurus emosi seorang wanita, ibu, isteri dan juga sebagai yang berada di dalam keluarga ketika mana wabak COVID-19 ini. Memang tekanan emosi itu adalah satu benda yang sangat menjadi kerisauan, khususnya ketika mana dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Dan juga kita nak bertanya lagi kepada penonton-penonton, nak ambil soalan-soalan daripada penonton-penonton berkenaan dengan Fik wanita untuk kita bincangkan pada hari ini. Jangan malu-malu bertanya soalan pada hari ini. Baik, bila kita sebut Presiden penonton, dan mungkin ada juga berlaku kisah ini kepada penonton-penonton, dan juga kita nak bawakan soalan ini kepada Ustaz dalam tempoh, bukan dalam tempoh saya, contohlah kan, daripada start saja, bermula saja wabak COVID-19 ini sehinggalah pada hari ini dah pun banyak bayi dilahirkan. Betul, Saya betul. cahaya mata kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang menjadi satu sedih dan juga kerisauan di sini, bila mana ayah ataupun suami itu dia tak dapat masuk melihat anaknya dilahirkan, tak dapat masuk duduk. Betul. Macam kebiasaan itu tak boleh. Betul. Jadi soalan dia Ustaz ringkas tetapi menjadi sedikit kekeliruan. Betul. Bila mana anak itu lahir, anak perempuan ataupun anak lelaki, adakah si ibu itu boleh mengazan dan iqamatkan kepada si anak tersebut, Ustaz? Boleh ataupun tidak? Kalau iqamat tu kita yakin boleh. Azan itu, Ustaz, boleh ataupun tidak? Baik, jawapan saya telah ditanya soal ini di hospital lah. Sahabat saya yang bersalin. Saya katakan zaman sekarang kita ada video call. So harus kita melakukan video call dengan suami, dan dia mengazankan secara live. So itu sah di segi syarak. Seperti mana kita boleh belajar ilmu berdasarkan TV. Dan dianggap sah ni valid. Misalnya kita belajar cara online, boleh kita dapat degree CJ dan sebagainya, sah. Itu ada pengiraan dia, sebab ulama menyatakan dalam ilmu hadis sah kita belajar riwayat hadis daripada seorang perempuan yang kita tak tengok wajahnya, hanya dengar suaranya. Hadathatni fulanatun min wara'il hijab. Saya mendengar hadis daripada seorang perempuan di sebalik hijab, muka tak nampak, dengan suara saja. So dengan ini kita tahrifkan sah azan dan iqamat untuk mengazankan bayi yang dilahirkan secara video call. Selesai masalah. Walaupun memanglah dia tak ada di situ, tapi kewujudan yang penting dia live, bukan rakam, okey, dia live, dan juga orang kata apa suara adalah. So cukup syarat. Sebab tak disebutkan dalam kitab mesti itihad makan. Kita duduk satu tempat. Yang penting itihadus zaman tu satu. Baik, katakanlah suami tak ada, handphone pun tak ada, Lain seluruh semua tak boleh. semua tak boleh. Boleh tak isteri orang perempuan mengazan? Perempuan tak disyariatkan azan dalam sembahyang dan untuk mengiklankan sembahyang. Tetapi boleh tak dia azan? Pendapat yang terkuat tidak bolehlah. Tapi pendapat yang lemah menyatakan dia boleh azan. Dan dia boleh iqamah, memang tak ada masalah lah. So kalau kita pinjam pandangan yang lemah ini untuk dia azan, tapi syarat dia azan slow-slow, dia boleh azan. Katalah suami pun tak boleh call, ambil pendapat yang lemah ni, dia boleh azan, tak ada masalah. Bukan untuk sembahyang, untuk baca budak-budak aja. Betul. Nampak penyelesaian dia. So first kita suruh suami dulu azan. Suami pula tak boleh nak call, line tak ada, ataupun duduk dalam living room tu tengok-tengok, alamak kosong palang dia tu. So isteri boleh mengazankan, tapi syarat dia slow. Jangan dia buat suara Allah. Terkejut orang, dia buat azan slow-slow. Tapi kalau isteri tak larat, dia baru bersalin, letih, dia pun macam terawang-awang. Siapa nak boleh azan? Doktor tu boleh ganti. Boleh, Ustaz? Tak ada masalah. Boleh tak nanti suami 2-3 hari masuk dia nak azan? Tak ada masalah. Sebab benda itu dia panggil apa? Sunnah mutlaqah. Makna dia tak dah luput tu dia boleh buat selepas 3 hari. Tapi kalau dia doktor ataupun pembantu doktor nak azan, untuk mendengarkan azan kepadanya tidak ada masalah. So sebab dalam kitab sebut disunatkan ayah mengazankan,
anak. Bila disebut disunatkan, itu bahasa istilah fiqh, disunatkan ayah mengazan dan mengiqamatkan di sebelah kiri, adakah mengharamkan atau memakruhkan orang lain? Tidak. Maksud dia secara otomatik kita faham mengharuskan orang lain pun azan kalau tidak ada kewujudan ayah. Nampak tak? So saya bagi empat ke 3 solusi. 3 atau 4 solusi, tuan-tuan pilihlah yang mana satu. Itu resepi dia. Baik, terima kasih Ustaz. Betul lah, mungkin ada yang keliru kan. Dia kata, macam mana ni kan suami tak boleh masuk. InsyaAllah kan? kita fiqh, alhamdulillah kita yakin fiqh mendepani semua masalah di waktu senang dan susah. Ini fiqh Islami kita, alhamdulillah dijaga oleh Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Baik, kita lihat pula soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Baizura Mazlan. Baik, Assalamualaikum. Seorang isteri yang bekerja disebabkan PKP bermulalah work from home, bekerja di rumah. Anak-anak dan suami sangat gembira sebab dapat luangkan masa bersama-sama. Okey, beberapa minggu di rumah terima panggilan minta datang bekerja seperti biasa. Anak-anak dan suami berat untuk lepaskan disebabkan itu suami cadangkan supaya dia berhenti dan suaminya sanggup bayar setengah dari gaji isterinya setiap bulan. Si isteri pula sekarang dalam dilema antara kerjaya dan keluarga. Wah, terima kasih kepada sahabat kita Puan Baizura. Boleh mengarang ni. Soalan pun dah boleh mengarang lah. Panjang. Macam mana Ustaz? Dalam dilema tu Ustaz. Dia kata nak bayar separuh daripada gaji isteri. Silakan Ustaz. Kita tengok kepada perjanjian mereka sebelum berkahwin. Ya. Adakah ada persetujuan suami itu mengizinkan dia bekerja? Kalau dah ada persetujuan, maksud suami dia tidak boleh membatalkan perjanjian tersebut. So follow. Makna dia kalau isteri tu nak berhenti, biar di atas dia punya tindakan dia sendiri. Suami tak boleh paksa sebab dia upfront dia telah bagi persetujuan. Wa aufu bil uqud. So itu yang pertama. Tetapi kalau tidak ada apa-apa persetujuan dan juga agreement di antara mereka berdua, maka isteri kena patuh arahan suami. Melainkan dia masih terikat dengan kontrak. Mana dia tak boleh nak... Tentang agreement tu adakah kena hitam putih ataupun hanya sekadar lisan? Tak ada, mulut lepas lah. Sekadar mulut je lah. Tapi kalau dapat hitam putih pun bagus lagi. Lebih bagus. Ya. Cuma makna isteri dia beri ingatkan dia. Ya. Sebab itu dipanggil agreement. Agreement ni tak perlu tulis. Yang perlu tulis kontrak. So dia beza agreement dengan kontrak. So apa dia binding, dia bagi benda yang lazim. So, kalau benda macam tu ada, maka isteri dia boleh kata, abang dah bagi dulu. Suami tak boleh kata apalah. Tetapi suami ni boleh, still, tak bagi tu memanglah tak ada masalah. Tapi kita ada ruang lagi, pujuklah isteri sampai dia berhenti. Daripada setengah, naik 2 kali ganda. Kalau 2 kali ganda, mesti isteri dia nak. Betul. Duduk di rumah. Tak, gaji kamu 3,000, I give you 6,000. Wow, dia jadi macam piramid tu. Wow. Wow, shock. Begitu. So, jadi sebab isteri dia, suami dia bagi tawaran rendah, setengah daripada gaji. Itu dia kata kejayaan tu cuma bagi 2 kali ganda. So kita kena main tarik-tarik lah. Baik. Kalau macam tu, dilema di antara kerjaya dan keluarga, kita kena timbang. Kalau saya ni orang yang sangat penting, kalau kerja saya sebagai profesor di universiti, saya sebagai orang yang menjadi keperluan masyarakat, doktor di hospital, itu tengok kerjaya. Kalau kita hanya kerjaya kita ni macam untuk kita seorang-seorang nak cari kemewahan, nak beli beg tangan, nak melancong, itu better kita ikut suami. Tapi saya sebagai pensyarah, anak murid saya beribu-ribu. Saya sebagai doktor, saya sebagai nurse, saya sebagai lawyer, yang kerja saya ni berkhidmat kepada masyarakat dalam bentuk direct. Itu better bincang dengan suami. Saya dah belajar lama dah, dan memang saya nak tolong orang. So disunatkan suami tolong isteri dia. Dan kalau boleh bincang, share duit, ambil orang gaji. Bagi saya di zaman sekarang ni, kalau pasangan yang mampu ambil orang gaji, bukanlah kita kata wajib, tapi disunatkan ambil orang gaji. Kerana boleh menyelesaikan masalah krisis. Siapa nak buat kerja ni, siapa buat kerja ni, kan? Lalu dua-dua tidur, bangun tidur bergaduh lagi. Ambil orang gaji, dua-dua tidur, bangun tak bergaduh. So pemikiran orang gaji di zaman sekarang ni, saya sangat gesar kepada orang yang mampu. Jangan rasa, alamak tak lagi suami tu bercinta dengan orang gaji. Ambil yang tua-tua. Ambil yang rupa tak ada langsung. Kan? Jadi fikrah orang gaji ni, dia merupakan satu muqaddimah, dia merupakan satu wasilah yang baik untuk pasangan suami isteri meredakan. Saya ditanya soalan, suami dia malas sedia baju. Macam saya tak sedia baju. Malas, saya pakai baju saja. So dia duk marah laki dia. 8 tahun kahwin tak sedia baju. Memang orang lelaki takkan sedia, dia king. King ni mana boleh sedia baju? Jatuhlah maruah. Kan? Singa jantan.
So saya kata macam inilah cik, lah ni minta duit kat suami, pergi hantar kat Dobi. Selesai masalah. Pasal apa kita nak bergaduh? Pasal sidai baju ni lah, patut nak bergaduh isu tu kan. Balik siap lipat lah. Balik siap lipat, tak bergaduh. Kita masuk dia, kalau ada jalan yang mengurangkan pergaduhan, kita guna duit. Duit adalah segala-galanya. Itu cara dia. Kalau tak ada duit, apa tu bincang cara lah, sebab tak jawab yang ada duit ni. Okay. Baik, selesai jawapan berkenaan dengan dilema sebentar tadi ya. Dia offer setengah daripada gaji, dia akan jadi dilema. Tapi kalau 2 kali ganda tambah, dia tak akan jadi dilema. Mak gaji RM6,000 siapa tak mau. Kalau kita jadi perempuan pun kita mau. Allah subhanallah. Baik, terima kasih Ustaz dan sidang penonton. Kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bertemu kembali untuk perbincangan kita. Terima kasih kepada semua penonton yang menyaksikan, keluarga besar Tanyalah Ustaz yang menyaksikan kita di Malaysia, Indonesia dan di Singapura menyaksikan kita, dan mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bertanyakan soalan juga sangat terbaik. Dan sudah penonton, tadi ketika mana kita berehat, sudah pastinya kita dah beri ruang kepada minda kita untuk bertenang seketika sebelum kita ambil kembali perbincangan-perbincangan, dan juga kita nak catat nota-nota penting untuk kita jadikan sebagai simpanan kita, dan jangan hanya disimpan, sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Baik, ada satu isu yang bakal kita cungkil dan keluarkan berkenaan dengan bila kita sebut hari ini pasal fake wanita, ya sudah pastinya kita nak membicarakan tentang apa permasalahan tentang wanita. Kita nak masukkan juga di dalam tempoh wabak pandemik COVID-19. Kita buat satu contoh ketika mana seorang ibu yang suaminya telah pun tiada, kematian suami ataupun ada kes lain, ya. Ada anak-anak mungkin 2-3 orang anak yang macam itu, dan tempoh itu anaknya Ustaz PDPR dan si ibu juga bekerja dari rumah. Waktu yang lebih kurang sama, pukul 9 pagi, ya, pukul 10 pagi, 11 pagi dalam tempoh bekerja, dan anak juga terpaksa belajar secara online. Ada 2 masalah. Yang pertama, mungkin kelengkapan tak mencukupi, telefon, laptop dan sebagainya. Mak nak kerja pakai itu dan anak pun terpaksa pakai itu. Jadi itu satu masalah. Dan masalah yang kedua, ketika mana mak sedang bekerja, anak itu mungkin terabai sedikit daripada sudut pembelajarannya. Persoalannya di sini, adakah sedikit berdosa ataupun masalah kepada si ibu itu kepada anaknya? Ustaz, silakan. Ini soalan yang realiti. Ya. Ya, maka dalam syariah kita tidak ada satu keadaan yang rigid. Dia akan berubah. Jadi bila bertembung soal tanggungjawab mencari rezeki dengan pembelajaran, sudah tentulah mencari rezeki itu adalah asas. Ini lebih utama. Kerana kalau dia tak makan, dia tak minum, bagaimana pembelajaran dia? Betul. Sebab itu benda ini dia puan kena bijak merancang, bercakap dengan cikgu supaya memberitahu kalau ada apa-apa pengabaian itu bukan disebabkan anak, tapi saya memang tak sempat sebab saya ibu tunggal. Sebab itu fakah perbincangan ini sangat menyelesaikan masalah. Sebab bila kita tak bincang dengan pihak sekolah, sebab mungkin anak dia masih kecil, ada abang boleh mungkin menguruskan. So saya pun tidak pasti dia ada anak yang besar ke yang boleh menolong adik-adik yang kecil, sebab kalau ada yang besar senang. Betul. Tapi kalau jarak yang sangat orang kata tidak jauh, itu yang menjadi problem, dan saya kira tidak sebagai benda yang berdosa. Kerana apabila bertembung 2 kemudaratan, sudah tentu kita yurtakabu akhafu ad-dararain. Yang lebih mudarat dan makan minum lah, nak bayar rumah sewa, nanti kena halau dan sebagainya. Ada banyak kes yang sudah dihalau oleh tuan rumah. Tapi saya minta sangat pada hari ini, saya minta tuan-tuan rumah consider sikit lah. Kalau ada rumah, kalau boleh buat murah dulu supaya mereka mampu sempat. Bila kita buat murah, dia tak bayar rumah sewa pun satu benda yang meringankan beban dia. Faham? So jangan nanti dia ambil murah dia pun cas juga. Tengok keadaan peminjam penyewa rumah. So kalau kita bincang dengan semua pihak, puan,
puan dapat menyelesaikan beberapa masalah. Yang pertama, duit semua cukup. Okey, alhamdulillah. Yang penting makan minum mereka dulu. Dalam isu ni pembelajaran yang kedua, sebab kalau tak makan minum mati pula. Kesihatan mereka, tempat tinggal mereka dulu. So pembelajaran puan boleh buat secara bergilir-gilir. Makna dia bergilir macam mana? Kalau tidak sempat hari ni, hari esok. Tak sempat hari esok, Jumaat, Sabtu ataupun Sabtu, Ahad. Tengok di negeri lah. Kalau Kedah, Jumaat, Sabtu. Kalau di Kuala Lumpur, di tempat negeri yang lain, Sabtu, Ahad. Ketika itu barulah fokus. Yang tertinggal tu, kita bagi tahu kepada cikgu, kata dia lambat sedikit, tidak ada pemantauan dan seumpama dengannya. Tetapi, sukarlah kalau boleh ambil orang gaji, di waktu sekarang ni, sangat baguslah. Tetapi kalau tak boleh, itu cara dia. Tapi insya-Allah tidak berdosa kerana puan melaksanakan tugas yang paling besar itu mencari rezeki. So insya-Allah tidak berdosa. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan yang ditanyakan sebentar tadi tentang bagaimana menguruskan di antara tugasan dan juga pembelajaran anak-anak yang patut diselesaikan oleh seorang ibu yang tiada suaminya. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Zuhara. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Katanya pendek saja soalannya. Apakah kebaikan dan keburukan bila seorang isteri suka meluahkan tekanan perasaannya di media sosial? Baik, mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga atas soalan yang ditanyakan. Dalam tempoh wabak pandemik ini, ada tekanan dan masalah diluahkan kepada media sosial Ustaz, bukan kepada sebenarnya yang tak ada kebaikan langsung. Dia sebenarnya masalah kita hanya boleh cerita kepada yang pertama kepada Allah. Kedua mentor kita. Ketiga doktor. Cukup 3 orang tu. Kalau ada pasangan. Itu mentor kita lah. Mentor ni merangkumi pasangan, mungkin ayah kita. Jangan cerita ke orang. Orang ni akan mentertawakan kita dan mengetahui masalah kita. Satu benda yang menjatuhkan maruah kita, satu benda yang akan mengaibkan kita ialah menceritakan masalah kita. Masalah ni seperti haid. Ada tak haid ni kita open? Haid tutup. Orang pun tak tahu kita haid. Okey, tutup dengan pack. Begitu masalah, dia kena ada penutupnya. Orang yang banyak menceritakan masalah kepada orang, orang tu dipandang rendah oleh masyarakat. Kalau kita ada CV, letak penyakit 10 penyakit. Agak orang terima tak? Rasa masyarakat tu terima lah. Penyakit mental ada, penyakit yang ni ada. Tak apa nak terima, akan buat problem pada masyarakat. So sebenarnya orang perempuan ni banyak tertipu dengan syaitan. Tertipu dengan hawa nafsu, tertipu dengan kawan sekeliling. Semua benda masalah nak cerita kepada media sosial. Sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Dan saya minta sangat wartawan jangan terlampau ceritakan nama individu. Jangan cerita nama individu orang. Kita tak pernah kena aib. Kalau kita kena sekali, tertonggeng sekali. Sebab muka ni ada air. Mesti dibayar ayak muka. Betul, Ustaz. Bila jatuh ayak muka ni, kita nak bangun balik susah. Jadi saya minta sangat orang perempuan, jangan cerita masalah kepada orang ramai. Kerana orang ramai ni banyak racun. Impian pun jangan cerita kerap sangat. Kadang-kadang kita terlampau cerita banyak impian, orang kita macam minta orang berdoa, orang tak berdoa pun orang bagi. Sebab itu kata Rasulullah, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Minta tolong kepada Allah untuk sempurnakan hajat kamu dengan sembunyikan. Ada benda kita boleh minta tolong, kita sakit kita minta doa, tetapi mak kita sakit kita minta doa, tetapi ada benda-benda yang kejayaan yang secret kita tak perlu cerita kepada orang. Cerita pada orang tertentu, jumpa masyayikh, jumpa orang soleh, itu cara dia. Sebab orang ni ada yang dengki, ada orang yang tak dengki. Dan orang perempuan ni dia suka diraikan. Sebenarnya itu akan menjatuhkan maruah dia. Jadi itu saya katakan bahawa menceritakan problem kita di media sosial adalah benda yang salah. Baik Ustaz, itu satu teguran dan juga satu peringatan berkenaan dengan bagaimana soal kehidupan kita jangan terlampau diceritakan, khususnya di media sosial, kerana sagi membuka aib kita sendiri. Mak mutuh kata, mak mutuh baca ni, baca menantuku ni ada problem. Apa problem ni? Ya, jiran kita yang tak tahu pun tahu. Betul. Hasil daripada media sosial. Betul. Kan ada sekali orang suka stalker. Dia penyakit dia. So hidup dia orang tak baca Quran, tak baca buku, dia stalker orang aje. Habis 24 jam begitu. So saya minta sangat nasihat pada diri saya, apa-apa masalah, sampai kalau tayar terpancit pun janganlah cerita. Kadang kita tayar saya terpancit di tengah jalan. Ambil gambar. Dugaan saya pun tak tahu ya? apa sebenarnya kita hidup ni. Hidup kita ni mesti ada nilai. Apa yang kita letak di Facebook, biarlah ada benda yang ada matlamat yang jelas. Baik, terima kasih Ustaz. Dan untuk meneruskan perbincangan kita pada ketika ini tentang
fik wanita ketika mana COVID-19 ini. Saya nak kaitkan dengan satu benda yang mungkin sedang penonton juga tahu perkara ini. Bukan soalan Facebook tapi daripada saya sendiri Ustaz. Okay. Saya bawa sendiri Ustaz. Silakan. Sebenarnya saya nak kait dengan kalau sidang penonton biasa tengok cerita Alibaba dengan 40 penyamun ya. Baik. Bagaimana Alibaba dia tak ada pekerjaan, jadi isterinya setiap hari meminjam gandum daripada abang ipar dia ya. Kasim Baba setiap hari pergi meminjam gandum. Kadang-kadang dengan pengetahuan suami dan kadang-kadang tanpa pengetahuan suaminya. Jadi kita nak bawa dalam tempoh wabak pandemik ini, contoh dalam family itu dua-dua dah dalam keadaan sedikit tertekan dan memerlukan kepada bantuan, tetapi si suami kata tak payah minta pada orang, kita usaha, insya-Allah ada ni. Tapi si isteri ni dia dah tengok macam dah tak ada apa ni, tapi dia pergi meminta bantuan kepada orang lain tanpa pengetahuan suaminya. Dia pergi pinjam beras ke, minta pinjam duit ke tanpa pengetahuan suaminya, dan balik dia masak tanpa juga pengetahuan suaminya daripada mana benda itu datang. Adakah menjadi satu masalah kepada isteri itu, Ustaz? Silakan. Ya. Apabila kalau isteri yang yakin memang tak ada ruang di sana, suaminya tak mencari rezeki, macam keadaan Alibaba. Okey, Ali tu Piramli yang jahat tu. Tulang reput saya. Tulang reput. Sebenarnya Piramli buat macam tu supaya jangan tiru dia. Sebab zaman magic tidak akan datang. Betul. Tak akan ada zaman magic. So, kalau dia betul-betul rasa memang tak boleh, itu dalam keadaan yang darurah, dia boleh minta pertolongan daripada jiran-jiran atau adik-beradik, call, masukkan duit dalam apa dia punya akaun. Tak ada masalah ketika itu. Sebab apa? Nyawa dan keselamatan makan minum anak-anak lebih penting. Suami ni memang dia akan rasa malu. Tetapi kalau nampak suami ada keupayaan, kita jangan minta lagi supaya tidak berlaku di sana pergaduhan. So isteri tu yang akan menimbang keadaan yang mana lebih kita kritikal. Pergaduhan kan makan minum sampai 2-3 hari tak makan ni, ni memang kita kena minta pertolongan. So suami dalam keadaan sedemikian jangan marah isteri. Betul. Bahkan berterima kasih kepada isteri kerana ada juga melalui isteri ni ada orang tolong. Okey. Sebab bila melibatkan nyawa, suami tidak boleh menghalang. Ini adalah kewajipan peribadi, hak yang kita kena jaga, yang Allah Ta'ala bagi untuk jaga badan kita. So suami kalau ketika itu kena berterima kasih, bukan marah. Kemudian dia bayarlah hutang balik. Betul. Suami tu cuba bayar hutang. Kalau isteri tak mampu, so ini di antara problem dia panggil problem ijtimai, kemasyarakatan. So suami kena faham bahawasanya dia yang kewajipan, sepatutnya dia yang berhutang, bukan isteri dia. So sepatutnya suami itu yang keluar. Sebab itu saya nasihatkan saya kepada suami, jangan berhenti mencari rezeki sampai ke liang lahat. Itu merupakan ibadat yang paling besar di sisi Allah di antaranya. Makna dia, kalau kita berhenti bekerja untuk keluarga kita, itu hilang keberkatan hidup kita. Itu tugas suami. Kita mesti bekerja sampai meninggal dunia. Rasulullah berhutang dengan Yahudi kerana isteri-isteri. Dan cagar baju perang Rasulullah kolateral lah di sisi orang Yahudi. Itu suami. Sampai ke penghujung nyawa. Itu dia. Sampai ke penghujung nyawa kan. Itu satu benda juga yang boleh kita ambil di situ. Isteri sanggup tebalkan mukanya pergi meminjam dan sebagainya. Banyak kes macam tu. Tapi suami kena bayar balik saya. Nanti kena bayar balik. Baik, saya dah penonton, kita beri ruang untuk berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton perbincangan fik wanita pada hari ini. Dan mungkin ada yang bertanya soalan tadi, kami dah jawab soalan-soalannya. InsyaAllah memberikan pencerahan kepada anda semua supaya tidak keliru lagi. Jangan bermalu untuk bertanya. Pastikan menonton Tanya Ustaz setiap hari dalam macam-macam bab boleh ditanya. Tapi hari ini tentang fik wanita, dan juga kita kaitkan fik wanita ketika mana wabak COVID-19. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Rosmahizan Abdullah. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz, dalam situasi pandemik sekarang, mental kena kuat, ditambah pula yang kena kuarantin, lebih-lebih lagi wanita tertekan dengan masalah kewangan bila suami kehilangan pekerjaan, dibebani hutang, bantu anak-anak PDPR, ditambah pula kehilangan orang yang tersayang akibat COVID-19. Soalan dia, bagaimana kita sebagai sahabat ataupun jiran ataupun ahli keluarga untuk membantu mereka yang tertekan seperti ini? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Puan Rosma atas soalan yang ditanyakan. Soalan yang sangat bagus, kita yang mencetuskan idea ya, Da'i.
Ya. Itu kita mesti di setiap taman yang ada dipanggil apa, persatuan. Dipanggil apa, apa dia rumah apa ni lah, kita rukun tetangga itu menyediakan dana COVID khas. Kalau di peringkat kita di industri pun setengah membicarakan tentang closer dana fund apa dia takaful itu boleh tak kita ambil apa nama dia untuk bantu bangsa COVID. Masih ulama-ulama kita bincang sebab dia ada dalam closer, sebab ni benda case accident. Jadi sebenarnya benda-benda tu dibincang oleh pihak industri dan juga kita pun kena turut membantu dengan mewujudkan dana. So kalau macam puan tadi, kita create dalam taman kita satu dana khas yang dalam fiqh nama dia an-nihdu. An-nihdu ni para sahabat dia pergi musafir, dia akan buka tabung. Jadi sahabat Rasulullah akan bubuh lah duit masing-masing ikut kemampuan lah. So kalau ada siapa sakit dan accident, duit tu yang akan dibantu. Faham. So kita di taman kita boleh buat dana khas, dana COVID. So kita pakai derma lah. So di situlah yang kita akan buat saluran. Itu yang lebih tersusun. Tapi kalau kita nak buat individu pun tak ada masalah. Kita buat bancian, kita kontak siapa. Ada setengah orang, Masya Allah, dia hantar. Siapa yang memerlukan bantuan, sila kontak saya. So, bagi nombor akaun, kita akan masukkan. So, kita ada dua cara. Sama ada personal, ataupun kita wujudkan dana setiap taman yang kita wujud. Ataupun setiap kawasan yang kita berada, pastikan ketua kawasan wujudkan tabung dana kerana ia merupakan satu wasilah yang sangat baik. Lil wasail hukul maqasid. Sebab dia wasilah yang boleh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. So itu di antara dua cadangan yang saya berikan kepada pihak puan. Baik, dua cadangan yang baik Ustaz berikan kepada kita untuk menyelesaikan masalah, khususnya mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tertekan seperti itu. Dan bila sebut pasal soalan tadi, saya ada terbaca yang ketiga tu disebut sedih kerana kehilangan orang yang tersayang. Itulah. Akibat wabak InsyaAllah Allah akan COVID-19. ganti setiap kesedihan, Allah akan ganti dengan satu benda yang kita tak dapat jangka. Betul. Dan saya ada satu benda nak kaitkan dengan perkataan tu Ustaz. Bukan perkataan macam ayat tadi tu yang disebutkan sedih kerana kehilangan orang yang tersayang. Contoh saya, kita ambil lah dalam konteks perbincangan kita, fiqh wanita kan, ketika mana COVID-19, suaminya Ustaz meninggal dunia akibat wabak COVID-19. Jadi dia tak boleh pergi dekat dan menyelesaikan apa semua kan, tak boleh. Jadi apa yang patut dan juga terbaik untuk si isteri itu lakukan bila mana itu suami? soalan bagi saya sangat penting untuk penghujung kita ni, minit-minit terakhir ini, supaya apabila van jenazah datang ke rumah mereka, kalau boleh saya selalu kerana dia bagi peluang, saya minta driver tu berhenti 2 minit. Minta isteri sembahyangkan jenazah ataupun ahli keluarga sembahyangkan jenazah si mayat tersebut. Takkan 2 minit tak boleh. So apa nama dia, daripada hanya macam babai, daripada hanya kita macam berdoa, kita sembahyang jenazah boleh. Van situ di hadapan tak payah ubah apa. Nanti menghadap kiblat sedikit, okey. Kemudian kita beri menghadap kiblat, hanya sembahyang 4 takbir saja, ringkas. Tak ada rokok, tak ada sujud. So ramai orang perempuan salah faham macam depa kalau orang mati depa tak pergi sembahyang jenazah. Itu masalah orang perempuan. Dia rasa sembahyang jenazah ni hanya untuk lelaki saja. Tak. Boleh, saya nasihatkan semua kalau ada pihak KKM dengar di sini, sampaikan makna kalau boleh berhenti 2 minit atau 3 minit saja di hadapan rumah ataupun di hadapan lorong tersebut. Minta isteri berdiri di hadapan, jarak yang boleh lah. Maksudnya kalau kata jarak dah 3 meter, 3 meter. So dia berdiri di situ, dia sembahyang jenazah. Itu lebih aula untuk dia mengenang jasa suami dia. Bukannya menangis meratap saya. Tak selesai masalah. Tapi benda tu bukanlah salah. Tetapi saya nak yang lebih terbaik, iaitu dia sembahyang jenazah kat atas isteri dia. Atas isteri itu suami dia lah. Kalau tak boleh buat juga, kalau tak boleh buat juga, sembahyang raib di rumah. InsyaAllah. Okey, baik. Ustaz selesai masalah itu dan juga penyelesaian ataupun jawapan kepada persoalannya. Mungkin ada yang bertanya sebelum ini, jadi kita jawab pada hari ini. Baik, soalan di Facebook pula dari Tuan Muhammad Izzuddin. Baik, Assalamualaikum. Antara golongan yang paling teruk terjejas sewaktu PKP ini, sewaktu PKP dilaksanakan berikutan wabak COVID-19 ini adalah ibu tunggal selepas rata-rata daripada mereka kehilangan sumber pendapatan. Insan yang digelar ibu tunggal ini yang terpaksa menyara anak-anak yang sedang membesar dalam situasi wabak yang menghalang sesetengah mereka untuk mencari rezeki demi sesuap nasi. Adakah dengan berbekalkan hati yang cekal dan tabah di samping mengharapkan bantuan daripada pihak berwajib akan sedikit sebanyak membantu mereka dalam menangani isu ini? Mungkin ada sedikit komen dari Ustaz tentang sangat betul. apa yang Sebab itu saya ingatkan supaya kita ada dua pihak lah. Pihak kita yang menghadapi masalah supaya explore di manakah sumber-sumber bantuan.
supaya kita tahu ada NGO di sana, saluran cukup baik, yayasan di sana. Sebab kadang-kadang kita tanpa pengetahuan, benda ni dia maklumat juga. Informasi yang tepat dapat memudahkan saluran yang tepat. Okey, dan jangan kita terlampau emosi. Orang tak tolong kita, itu tak selesai masalah. So kita cari penyelesaian. Sama ada pihak agensi kerajaan sendiri, wakil rakyat setempat. Ya, kita ada pusat wakil rakyat dan sebagainya, pergi minta pertolongan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pihak-pihak yang mempunyai autoriti, sebarkan maklumat cara untuk dikontak. Kalau wakil rakyat, dia buat iklan. Sama ada dalam media sosial ataupun dia panggil flyer poster-poster yang sedia ada ataupun flyer ataupun ini dua pihak. Maknanya kita pihak yang bermasalah explore dan pihak yang bertanggungjawab berikan fasiliti yang memudahkan orang kontak mereka. Sebab saya yakin Malaysia ni negara yang rakyat dia pemurah, kerajaan dia sanggup bantu dan agensi-agensi insya-Allah. Cuma kadang-kadang mungkin tersilap saluran, kita tak dapat bantuan. So kalau ada dua benda ni, insya-Allah saya yakin kita akan sampai kepada matlamat paling kurang meringankan beban makan, minum, beras semua cukup insya-Allah. Saya yakin semua orang Malaysia lah hati dia sangat baik. Tak kira orang Islam ataupun orang bukan Islam, hati mereka sangat baik. Baik, terima kasih Ustaz berkenaan dengan bagaimana cara kita menyelesaikan. Jangan takut untuk meminta. Betul. Dan jangan khawatir untuk memberi bantuan kepada mereka, khususnya dalam ibu tunggal yang disebutkan sebentar di persoalannya. Baik Ustaz, untuk yang seterusnya soalan ini mungkin kita nak kaitkan juga dengan secara umumnya fik wanita, dan mungkin juga kita boleh kaitkan dengan fik wanita ketika mana wabak COVID-19. Berkenaan dengan macam tadi pun di awal-awal kita ada bincangkan berkenaan dengan si isteri yang jawatannya lebih tinggi daripada suami, kan, lebih hebat daripada suami. Bila pangkatnya dah pun tinggi ataupun pekerjaannya hebat, mungkin dia ni ada pembantu ataupun pemandu. Yang saya pembantu ataupun pemandu. Jadi macam mana situasi sekarang yang contohnya si isteri ini dia nak pergi ke mana-mana, dia memang ada pemandu khasnya. Betul. Dia dalam kaitan dengan pemandunya, biasanya kebiasaannya pemandu ini adalah laki-laki dan mungkin sebilangan kecil saja adalah perempuan sendiri yang jadi pemandu. Jadi dalam situasi ini, dan contoh situasi yang kedua, suaminya sedang kuarantin di rumah, tidak pergi ke mana-mana, isteri nak keluar, memang dah ada pemandunya sendiri. Sama juga pemandunya adalah suami, si lelaki. Lelaki. Jadi dalam situasi macam ni Ustaz, adakah boleh si isteri ini pergi ke mana-mana dengan pemandunya itu adalah seorang laki-laki Ustaz? Baik. Silakan. Sebenarnya isu ni berkaitan dengan tempat. Kalau tempat itu kawasan orang ramai, misalnya dia duduk di Kuala Lumpur, dia pergi tu kawasan orang boleh tengok. Tapi syarat yang pertama, cermin jangan gelap. Tinted jangan tebal. Bila tinted tebal, dia akan menyebabkan orang tak nampak. Sebab syarat khalwat yang mencukupi syarat dua. Orang tak boleh tengok, orang tak boleh masuk. Maksudnya tak boleh masuk macam mana? Kita di pejabat tutup pintu rapat, kunci. So orang tak boleh masuk. Tapi kalau pintu tak berkunci, dia kata dia jumpa PA dia, okey, pintu walaupun tak terbuka tapi orang boleh masuk, itu tak dianggap sebagai khalwat. Masuk Jabatan Agama tak ditangkap lah. Ataupun tak ada macam lift. Lift orang boleh masuk walaupun berduaan. Betul. Kalau nak tunggu ada 3 orang, bila kita nak naik. So itu yang pertama. Yang kedua, orang boleh tengok. So bila kita naik kereta, cermin cerah dan orang boleh tengok kita dengan driver, kawasan yang bukan bersifat musafir itu diharuskan. Tapi misalnya kita jauh, maknanya kita akan lalui kawasan kampung, kawasan yang orang pun tak tengok, kawasan orang pun tidak boleh masuk, di situ akan berlaku pengharaman. Jadi perlu dia mesti ada pembantu yang lain. Sama ada seorang lelaki satu lagi ataupun perempuan PA dia yang perempuan follow sekali. So itu penting. Walaupun kadang-kadang kita tak perasan benda ni, tetapi kita nak elak daripada skandal dan seumpama dengan dia, perlu perempuan wanita yang berkaitan tersebut ada PA yang follow dia. Itu lebih tenang di hati suami dan tenang di hati masyarakat. Kadang-kadang mungkin orang perasan tu orang kata itu boyfriend ke. Kita tak mau dengar macam itu. Mungkin dia seorang perempuan cantik walaupun dia mungkin dia sudah berumur, tapi dia orang besar, make up dia, gaya dia. So kita perlu mengelak benda-benda sedemikian. Sebab itu ahkam wanita ini berkejaya, dia kena belajar. Perempuan tu kena belajar. Dia ada hukum hakam dia. Bukan dia pergi kerja ikut dia begitu. Dia nak bersolat bebas, solat bebas. Dia nak keluar yang lelaki mana, dia keluar. Tak, dia mesti ada
panduan hukumnya. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan atas soalan-soalan kita pada hari ini berkenaan dengan fik wanita dan juga fik wanita ketika mana wabak COVID-19 telah kita bincangkan sebentar tadi. Baik, sidang penonton dan Ustaz, keluarga besar Tanyalah Ustaz. Ya. Kita nak dengar sedikit kesimpulan dari Ustaz untuk menutup perangkuman perbincangan kita pada hari ini tentang fik wanita. Silakan Ustaz. Allah, tajuk ini bagi saya mesti diprogramkan di peringkat sekolah, di universiti supaya wanita mengetahui kewajipan dan haknya. Ya. Setengah orang dia sebut hak je saja, itu salah. Mesti begini. Mesti mengetahui kewajipannya yang pertama sebagai mizan dan haknya yang kedua. So orang lelaki pun sebagai suami, sebagai ayah kena ajar didik anak-anak perempuan daripada awal supaya mereka tidak jahil ketika tua. Dan kerajaan mesti mengambil berat kepada hak-hak wanita, kerjaya mereka, apa bidang yang sesuai mereka ceburi, dan kawalan mesti selia, mesti ada. Misalnya saya masih tidak bersetuju dengan kadang-kadang wanita bekerja di restoran di mana tempat-tempat tertentu sampai malam dan tengah malam, itu tidak sesuai bagi seorang wanita yang nak menjaga kehormatan dan keselamatan mereka. Kadang-kadang bekerja di restoran sampai 3-4 pagi lagi tak balik, contohnya. So itu di antara benda yang perlu ada kawalan. Macam kita buat kawalan sekarang ni lah, tak boleh keluar rumah. So mesti ada kawalan, wanita tidak boleh bekerja malam, melainkan sektor-sektor tertentu. Yalah, kalau pilot itu dah macam mana, tapi kadang-kadang kita tengok kita pergi yang jenis drive thru ni, yang jaga 2 pagi perempuan juga. Saya rasa itu tidak sesuai untuk seorang anak dara, ya, untuk nak jaga keselamatan dia. Tengah malam ni tempat kejahatan dia panggil. Betul. So kawalan mesti ada. Kita bagi orang perempuan kerja siang, tetapi malam ni elok mereka duduk di rumah supaya kemungkaran dan kemaksiatan tidak berlaku. So ini di antara bagi saya pada program yang sangat baik bila kita bincang fik wanita ditambah dengan isu COVID yang menjadikan wanita lebih peka. Aku adalah orang yang sangat disayangi oleh syariah aku. So ini menjadikan memasyarakatkan syariah di kalangan wanita adalah satu agenda yang besar di kalangan umat Islam. Jadi saya yakin insya-Allah pada hari ini wanita akan merasa rehat, tenang dengan jawapan-jawapan yang ada di kalangan ulama-ulama kita. Terima kasih. Tutup dengan doa ringkas, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma irfa'na al-bala, ya Allah, angkatlah bala daripada kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz dan semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz pada hari ini. Jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Anas bersama panel Ustaz Zul Ramli Razali dengan topik sirah Sayyidina Zaid bin Harithah. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.